Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, zuriatnya, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat seluruhnya, khusus kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Dan untuk semua kita yang hadir pada malam ini, kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan hidup kita, baki usia kita penuh dengan keberkatan insya-Allah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin radhiyallahu ta'ala anhum wa an kulli sahabati rasulillahi kullihim ajma'in. Amma ba'da. Al-Fadil, tuan-tuan imam, hadirin tuan kuasa masjid, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, alhamdulillah, mari sama-sama sekali lagi malam ini kita berselawat bersama-sama kepada baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kerja amal kita mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala jua. Kita tu pejamkan mata. Tujuan dia supaya mata kita tak memandang banyak benda yang akan bawa kepada akal kita banyak benda yang nak dirumuskannya. Jadi pejamkan mata, angkat kedua tangan, bisikkan dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, sampaikan salam rindu, salam kasih kami pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita berselawat insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Ya Allah, dengan berkat dan keagungan nama-Mu, sampaikan salam kasih, salam rindu kami pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, sebelum kita masuk ke hadis kita pada malam ini, sikit saya nak share, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita. Allah Subhanahu wa taala memulakan Al-Quran dengan bismillah. Amat jarang kalau kita tengok Al-Quran ayatnya dimulakan dengan dengan huruf ba. Sebab huruf ba ini huruf jar, kita panggil huruf jar. Dia memajrurkan kalimah yang selepasnya. Dalam bahasa Melayu huruf ba tu membuatkan kalimah selepas huruf ba atau huruf majrur yang lain, menjadikan kalimah selepasnya berbaris bawah. Kita kena belajar benda-benda ni. Kalau kita boleh dapat belajar benda tu dengan baik, kita boleh baca Al-Quran yang tak berbaris. Rupanya ada rahsia besar bila Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan ba yang bermaksud dengan. Asalnya ismun, tapi bila masuk ba dia jadi bismi, menjadikan ismun itu berbaris bawah. Itu dikatakan majrur. Antara rahsia dia, Allah Ta'ala berikan ruang sebenar untuk kita memperbanyakkan, mendapat berkat, mendapat manfaat daripada bismillah itu. Kita boleh tambah di pangkal, di awal bismillah, dengan segala amal kerja yang kita buat. Ya Allah, aku pakai baju dengan bismillah. Sebab ba ni dia kata sondi ataupun kata penghubung. Poi kodai dengan kereta. Poi kodai dengan tu ba. Pakai baju dengan nama-Mu ya Allah. Aku makan dengan nama-Mu ya Allah. Aku minum dengan nama-Mu ya Allah. Aku duduk dengan nama-Mu ya Allah. Aku berdiri dengan nama-Mu ya Allah. Aku pergi kerja dengan nama-Mu ya Allah. Aku datang ke masjid dengan nama-Mu ya Allah. Jadi segalanya kita boleh sambungkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana itu sebahagian ulama menganjurkan kita supaya menjadikan Bismillahirrahmanirrahim amalan seharian kita, selain daripada bersalawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bilangan yang disyurkan ialah 140 kali, sesuai dengan apa yang dituliskan, dinukilkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim pada awal setiap surah ada 140 surah, kecuali surah Taubah, jadi tinggal 130. Tetapi ada satu bismillah yang disebutkan di tengah-tengah surah. Yang ini agak semua lancar. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kerana itu ulama-ulama menganjurkan kita supaya mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim setiap hari 140 kali. Siapa yang dapat istiqamah dalam mengamalkan ini, insya-Allah Allah Ta'ala berikan kebahagiaan, dan Allah Ta'ala yang paling penting membukakan pintu ma'rifat untuk kita kena dengan
Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyakkan bismillah setiap hari dan perbanyakkan selawat setiap hari. Dan inilah yang sebenarnya atuk nenek moyang kita makin pesan apa hala bismillah. Nek bersikap bismillah, nak pi motong bismillah, nak pi ngoca bismillah. Apa saja yang kita buat mulakan dengan bismillah. Dan Nabi mengatakan apa-apa yang dia buat tanpa bismillah terpotong, tergantung, tak sampai berkatnya. Jadi kita mulakan segala amalan kita seharian kita dengan bismillah, insya-Allah. Hadirin dan hadirat, malam ni kita masuk satu lagi hadis, insya-Allah. Kita sama-sama mengambil iktibar daripada apa yang dipesankan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan ribuan tahun dulu sebelum kita lahir lagi, dan kita semua ya, seperti yang saya selalu cakap, menjadi saksi, menjadi yang menyaksikan kebenaran segala kata-kata sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini bersyukur kita menjadi saksi kebenaran apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dabbin lataba'tumuhu qil ya Rasulullah al-yahud wan nasara qal faman. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Rawahu Syaikhan. Bila Bukhari dan Muslim dua-dua ada meriwayatkan, mana ini hadis yang paling mutawatir, yang paling sahih. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, yang pertama tadi yang saya sebut itu Abi Sa'id Al-Khudri telah berkata. Dia kata apa? Dia kata baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata. Terkonfirm tu. La tattabi'anna ni kalau kita tak berapa arif dengan bahasa Arab, kita tak dapat nak catch up dia punya tokan itu. Sebab lam pada awal itu la litakid, untuk mengesahkan, untuk menekankan. Kemudian anna pada hujung kalimah ada nun yang bertanda sabdu, itu pun litakid, untuk menguatkan, untuk mengesahkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan dua lam dengan nun dalam satu kalimah, maknanya confirm memang jadi. La tattabi'anna, kamu sesungguhnya pasti akan ikut. Ittabi' ni ikut. Itu yang kita kata tabi'in. Dia mengikut sahabat. Lepas tu ada tabi' yang mengikut tabi'in, dikata tabi'in. Ada yang tabi' yang ikut tabi'in. Dia macam tu sambung-sambung. Tabi' ni mengikut. La tattabi'anna, sesungguhnya kamu confirm akan ikut sunnah, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejongka demi sejongka. Shibran ni bahasa Arab sejongka ikut. Zira'an bi zira'in, zira'an ni hasta, kita akan ikut sehasta kita ikut. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta, sehingga lau dakhalu hujra dabbin lataba'tumuh,
sehingga kan mereka tu masuk dalam lubang bewak. Orang sini panggil apa? Kalau kampung saya bewak biasalah, biawak. Sehingga kan orang tu masuk dalam lubang bewak, kamu pun akan ikut masuk dalam lubang bewak. Lubang bewak, bila Nabi gunakan lubang bewak sebagai contoh, dia ada dua maksud. Yang pertama, lubang bewak ni kita tak jumpa keliling kampung. Kalau ke taman ni lain tak ada. Pergilah mayau. Jarang ambil biawak buat lubang tempat dia tinggal dekat dengan rumah orang. Mana dia akan buat jauh. Bila jauh, mana orang tu kena pergi jauh untuk masuk lubang biawak. Dek jauh itu kita pun masih ikut juga, pergi ikut orang tu masuk lubang biawak. Biasa lubang biawak ni dekat tepi-tepi belukar, tepi hutan. Kalau ada tebing-tebing tu, dia biasa buat lubang kat situ. Mana nak jumpa lubang biawak ni jauh. Orang tu pergi jauh nak masuk lubang biawak, kita pun sama ya ikut pergi masuk walaupun jauh. La taba'tumu, sekali lagi tadi dah ada dua takkid. Sekali lagi Rasulullah gunakan dalam kalimah ini lam, la taba'tumu, nescaya kamu pasti akan ikut. Qil di sini para sahabat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, adakah orang Islam akan ikut yang Rasulullah katakan itu ialah Yahudi dan Nasrani?" Qal, yang ini Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda, "Faman." Faman ni maksudnya maka siapa lagi? Kita je capo lagi. Itulah dia orang maknanya kita akan ikut Yahudi dan Nasrani dalam kehidupan kita, sejongka demi sejongka, sahasta demi sahasta, sedapo demi sedapo, sehingga kalau Yahudi itu, Nasrani itu masuk dalam lubang bewak, kita pun sama masuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa yang kita nampak? Segala yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini kita dah saksikan pada hari ini. Kita saksi bila kita saksi, kita kena sebut macam kita selesai baca Quran, kita sebut apa? Sadaqallahul azim, kan? Bila kita menjadi saksi apa yang disebut oleh Rasulullah ini benar-benar dah berlaku, maka kita mengatakan sadaqa Rasulullah. Sadaqa Rasulullah. Maha benar Rasulullah apa yang telah kau sabdakan. Kami menjadi saksi ianya dah pun berlaku pada hari ini. Apa yang kita ikut? Hari ini tak sesuai lagi. Pertanyaan, apa yang kita ikut? Hari ini pertanyaan, apa yang kita tak ikut sekarang ni? Ya kan? Apa benda yang kita tak ikut sekarang ni? Semua kita ikut. Nama, kita ambil satu-satu. Nama kita dulu cantik. Zubaidah, Siti Maryam, Siti Aisyah, Muhammad, apa lagi? Saleh, Abdul Qadir, Abdullah. Nama baya-baya kita tu. Hari ini anak cucu kita, ayah dia bagi nama apa? Kita perhatikan. Dan jangan terperanjat. Ada anak yang diberi nama Carlos, Roberto, Syahrukhan pun ada orang. Sebab ayah gila dengan Ronaldinho, Ronaldo, anaknya Ronaldo. Abah minat dengan
Bill Gates, anak Bill Gates nama. Kita dah ikut dah nama. Jangan pelik. Kita tengok nama Melayu, Carlos. Nama memang dah tak pelik dah hari ni. Baju, pakaian, dah lama dah kita ikut. Yang kita pakai baju Melayu, pakai kain pelekat, datang masjid, datang surau. Ya kan? Kalau kita ada event, tak payahlah jauh-jauh. Kita ada event ke Royal Chulan. Kat situ tak jumpa oleh kain pelekat. Tak jumpa oleh baju Melayu. Kita dah pakai blazer. Kita dah pakai necktie. Kita ikut pakaian. Pendidikan, lama dah kita ikut. Anak-anak kita dah dididik dengan cara Yahudi dan Nasrani. Sebab itu anak-anak kita hari ini kadang-kadang tak kena huruf Al-Quran. Dulu kita ada Jawi. Kita masih belajar Jawi. Dulu kita belajar Jawi, kalau kita tak belajar Muqaddam, kita masih boleh baca Al-Quran. Ya kan? Hari ini mungkin ada antara anak-anak cucu kita yang diajar Jawi. Tapi dengan Jawi yang ada hari ini, susah dia nak baca Al-Quran. Sebab Jawi kita dulu lebih mirip dengan Arab. Jawi hari ini, kalau kita baca tulisan Jawi hari ini, silap-silap kita pun tak boleh baca. Sebab Jawi hari ini lebih cenderung kepada Rom. Lebih cenderung kepada Rumi. Kita dah ikut. Muamalah, bisnes, dah lama dah kita ikut. Mana saudara saya tadi? Ada saudara saya sini. Sama-sama buat takaful. Kita buat takaful, nak jual produk takaful, nak jual produk yang nama Islam, ambil orang nak terima. Susah. Siapa yang masuk dalam bidang tu dia tahu. Dan itu antara pengalaman saya sendiri. Selain takaful, saya pun ada bankers, Islamic Bank. Kita nak jual produk Islamik ni memang sawit. Kita akan jadi list yang nombor yang senarai menanti yang ke-10 dari bank-bank besar tu, yang nama-nama entah apa nama tu. Last sekali barulah bank Islam, last sekali baru bank muamalat, barulah dapat ke kita remah-remah. Bank muamalat kita dah ikut. Undang-undang kita ni dah merdeka. Dah merdeka lama. Undang-undang kita kalau kita bertelagah, undang-undang negara kita ni kalau kita bertelagah antara hakim, bukan kita lah, kita tak reti pun dah. Tapi kalau antara hakim-hakim tidak sepakat menafsirkan undang-undang yang ada pada hari, kita nak rujuk ke mana? Hakim-hakim akan rujuk ke mana? Hakim-hakim ni terpaksa rujuk ke British. Rujuk ke British. Sebab apa? Sebab dia lah yang paling faham. Sebab apa dia paling faham? Sebab undang-undang dia wek. Itu undang-undang kita. Dalam apa saja bentuk kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan kita yang personal. Kita makan. Dulu kita makan dengan tangan. Makan dengan tangan, khusus pula dengan tangan kanan sahaja. Ambil dengan tangan kiri, kena lopok tangan kita, ya tak? Kena tangkuh tangan kita dah ayah, arwah ayah. Bila kita ambil makanan dengan tangan kiri,
Sebab dia nak didik kita ambil makan dengan tangan kanan. Kalau tak ada luka, tak ada cacat apa benda kat tangan ni, jangan mimpi emak benarkan kita pakai sudu. Jangan ada nak pakai sudu pula. Kalau tangan ni tak ada luka tu. Lain kalau ada luka apa semua, pakai sudu. Hari ini kita makan dengan sudu dan garpu. Biasa. Kita makan dengan pisau. Yang bukan pun budaya atuk nenek moyang kita. Inilah yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu saya cakap tadi, jangan tanya tak sesuai lagi dah tanya apa bondo yang kita ikut. Hari ini soalan yang kita kena tanya, apa bondo yang kita tak ikut? Segala bondo kita dah ikut dah. Betapa bonanya apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita nak ambil manfaat dari apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini? Kita balik ke belakang, balik mengamalkan segala apa yang dianjurkan oleh agama kita. Kalau sekadar makan pakai tangan, apa masalah kita nak tauhidkan? Ada masalah? Tak ada masalah. Walaupun ke hotel. Saya pernah pengalaman seorang kawan saya ni kat Rabun, masa tu transit ke Pakistan kalau tak silap saya. Dia bagi hotel, makan ke hotel. Kawan saya ni Rabun. Bila makan pakai garpu, ya kita tak biasa. Dia punya ayam dalam pinggan dia tu terpelanting keluar. Jatuh. Kalau ikut cerita memalukan lah, kan? Tapi kami semeja ni buat keputusan macam ni lah. Kita semua basuh tangan lah. Ambil ayam dah jatuh tu masuk dalam bako sampah, letakkan sudu dan garpu. Dia nak jaga air muka kawan kita yang Rabun ni tadi, kita basuh tangan, kita makan pakai tangan. Kayak hotel. Tak ada masalah pun, tak ada sapu tangkap pun. Jadi tidak ada masalah untuk kita mengokarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan pakai tangan kanan. Kalau kita pakai jubah, pakai kain pelekat, pakai baju Melayu pergi ke hotel pun salah, semua nak marah. Ya kan? Tak salah pun. Yang jadi masalah ini kita lebih-lebih pula daripada orang yang buat kerja tu, yang menganjurkan kerja tu. Contohnya apa? Dalam sukan, dalam bola sepak. Saya raman macam ni. Tapi saya sebenarnya saya ada sijil jurulatih bola sepak FAM, jangan main. Yang bagi saya sijil Dola Saleh. Handa boleh lah handa kalau nak act lah. Lebih apa nak bondo nak act kan mana kan. Antara saya bawa tim Malaysia di Mose, saya jurulatih. Tim A dan tim B, kita jadi champion Piala Asia. Piala Asia antara student lah semua. Brunei, Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina. Kita champion. Saya jurulatih. Dalam bola sepak, undang-undangnya kita tak boleh masuk main kalau kita tak pakai seluar pendek. Dulu pakai seluar pendek, berjogging lah tengah padang tu. Pakai seluar pendek, tak pakai seluar pendek tak boleh masuk padang. Kita ikut tu, uish, kita lagi taat daripada orang tu sendiri yang buat. Tapi hari ni alhamdulillah
Bukan kita ya dah. Dia orang kat Sanun pun dah mula pakai seluar tracksuit. Ada yang pakai inner. Walaupun pakai seluar pendek, dia pakai seluar dalam tu yang panjang. Dah jadi perkara biasa. Dulu tak boleh. Tak dibenarkan masuk padang pakai seluar panjang lah. Dalam sukan, dalam pendidikan, dalam muamalah, dalam kehidupan seharian, semua kita ikut. Itulah apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam menguruskan, mentadbir apa yang kita nak buat, satu yang kita kena letakkan ialah asas takwa. Takwa ni apa? Takut dan harap. Takut pada kemurkaan Allah dan harap pada rahmat Allah. Takwa, raja dan khauf. Kita gabungkan. Takwa itu maksudnya apa? Apa yang kita nak pakai, tanya dulu Allah Ta'ala redha ke tak. Itu orang takwa. Apa yang kita nak makan, tanya dulu diri ni, boleh tak dan makan Allah Ta'ala redha ke tidak. Apa yang kita nak buat, yang bisnes kita nak buat, tanya dulu Allah Ta'ala redha ke tidak dengan bisnes ini. Itu untuk orang yang takwa. Jaga diri kita, jangan buat satu benda yang Allah tak suka, yang Rasulullah tak beri. Orang yang dapat jaga diri dia macam tu, itu orang yang berjaya. Orang yang bertakwa. Ustaz cakap ni, Ustaz hendak benar ke? Tak ada, saya maksud saya hendak tau. Sama ya kita ni. Ustaz ni lebih parah. Tapi separah kita, sebanyak itu pula lah kita berikhtiar untuk menjaga diri kita. Jagalah sebaik-baik mungkin supaya kita tak terikut dengan Yahudi dan Nasrani ini. Barang siapa yang ikut Yahudi dan Nasrani, maka barang siapa yang menyerupai. Kalau ikut hadis ni, hari ini manusia dah tak ada beza dah antara Muslim dan non-Muslim dalam kehidupan. Tak ada beza. Kalau ada kepiah tu kan beza lah sikit. Dari sudut praktikal, amalan seharian hampir tiada beza. Dalam riwayat yang lain, walatar kabunna sunanal umamin qablakum hadwan na'li bin na'li la tukhti'una tariqahum wala yukhta'annakum hatta annahu law kana fihim man ya'kulul adhirah ratabah aw yabisatan la akaltumuha. Kalian pasti akan menuruti kebiasaan umat-umat sebelum kalian dalam setiap langkah, sehingga tahap langkah kalian tidak berbeza dengan langkah mereka. Dalam langkah mereka juga tidak berbeza dengan langkah kalian. Tak ada beza walau sikit pun. Bahkan jika ada di kalangan mereka yang memakan najis, makan tai, sama ada basah atau kering, nescaya kalian juga akan memakannya. Realiti dah hari ini. Realiti dah hari ini. Kita tengok tak payah jauh, anak-anak kita, cucu kita yang makan Maggi Mee 2 minit tu, itu boleh tahan lah itu. Sebab apa? Sebab dekat plastik itu ada ha lam alif lam.
Ya kan? Tapi kalau kita perhatikan perangai masyarakat kita hari ini, anak cucu kita lah tu semua tu. Dia makan Maggi made in Korea. Made in Korea. Satu huruf Melayu pun tak ada ke plastik tu. Tak payah tengok halal ke apa huruf Jawi lah. Huruf Melayu pun tak ada. Tu perangai anak-anak kita. Restoran. Carilah restoran. Melambak restoran Melayu. Kalau pergi ke Batu Kiki, masuk Jalan Padang Lebar, lepas tu masuk ke Pokan, simpang ke kanan, kedai yang pertama dekat corner lot, kita akan nampak orang berkepiah, orang bertudung duduk minum kat situ. Saya pesan pada tuan-tuan kalau lalu situ jangan masuk kedai itu. Kedai itu kedai Cina. Kedai Kian. Saya tak tahu apa punca, apa sebab ramai orang Melayu makan kat situ. Hari ini pun kalau tuan pagi-pagi jalan ke Batu Kikir, tuan lalu kat kedai tu, perhatikanlah kat corner tu. Kalau nak minum bona, jalan sikit lagi kat ujung tu, dekat end lot, ada satu kedai Haji Tapa. Nak berhenti situ, berhenti tak apa. Itu pun pot saya minum tu. Tapi kedai yang pertama corner lot tu, tu kedai Cina sebenarnya. Makan kita dah tak beza dah tak peduli dah. Kedai mamak yang viral sebelum dia sondok berapa dia ludahan dulu, itu pun kita sedap tu. Mak sedap makan kat situ. Kari kambing kau, teh memang kau, piau. Perangai kita, tak perasan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebutkan, dah pesan ke kita. Kita tak ambil perewah dengan apa yang baginda pesan. Bila dah dengar ni, jadikan elok-elok pegangan dalam diri kita supaya seboleh mana, seboleh mungkin kita ikhtiarkanlah seboleh mungkin kita jauhkan daripada perangai Yahudi dan Nasrani dalam kehidupan kita. Kita nak buat loan rumah, carilah Islamik. Mahal Ustaz, betul. Mahal tu kayak mata. Sebab dalam perbankan Islam kita pinjam 100,000, kita kena bayar 200,000. Sebab apa? Dia ada mudharabah, keuntungan, bank ambil keuntungan. Kan mahal tu. Kalau bank ni kita ambil 100,000, kita baru bayar 150,000. Betul. Tulisan angka betul ke angka. Tapi yang sebenar bondo tu fleksibel. Kena tahu tu. Sebab loan Islamik dia bergantung pada BLR. Apa namanya? BLR apa? Basic Lending Rate. Lagi satu apa? BLR dengan BFR apa? Lupa pula saya dah lama mana tinggal. BLR dia tak statik. Dia boleh naik dan tak ada limit, sky limit. Sky limit mana tak ada limit. Dia boleh naik berapa dia nak naik. Jadi bila loan yang kita buat base pada BLR tu, dia akan tak menentu. Dalam Islam
Dia tak boleh macam tu. Dia kena tetap. Bila tetap, jumlah itu nampak lebih besar. Tapi hakikatnya dia tetap. Dia takkan pergi lebih pada tu. Yang jumlah nampak kecil tadi, tapi yang sebenarnya tak tetap. Banyak baik kita mengaji atau mengkaji benda-benda yang macam ni supaya kita tak tertipu. Dan itulah yang Rasulullah harapkan kita, supaya kita semua tidak terpedaya, tidak terpengaruh, tidak tertipu dengan kode-kode Yahudi dan Nasrani. Dia orang ni memang educated, buat kerja yang betul-betul educated, macam mana nak menjahanamkan kita.